Sekarang ni banyak orang bertanya pada saya yang sukar untuk saya jawab. Tapi akhirnya saya melihat apa yang dituturkan, apa yang dilontarkan oleh Ketua Penerangan UMNO dan Saudara Syam Jalil sewaktu beliau bertemu dalam pertemuan dengan ketua-ketua penerangan bahagian-bahagian UMNO di Negeri Selangor tentang kenapa terdapat beberapa sebab kenapa Perikatan Nasional begitu terdesak mahu menjatuhkan pimpinan hari ini, kata Saudara Syam Jalil. Antaranya dia kata SPRM telah pun menangkap dalang pada perasuah nasional. Ini masalah yang sebab itu mereka kalau boleh nak merubah kepimpinan. Kemudian menurut Saudara Syam lagi, banyak petition telah pun difailkan berhubung dengan pilihan raya yang baru kita lalui. Besar kemungkinan akan terjadinya pilihan raya kecil di beberapa kawasan parlimen kerana terdapat banyak bukti kukuh di mana parti ataupun calon-calon Perikatan Nasional daripada PBM ataupun daripada PAS yang melakukan rasuah kepada pengundi. Ada banyak buktinya katanya. Jadi itu adalah merupakan antara politik paling jijik apabila pemimpin melakukan rasuah kepada pengundi. Dan ini merupakan satu keadaan yang amat menjijikkan dalam sejarah politik negara, saudara. Kemudian katanya dalang dan broker orang atasan Perikatan Nasional untuk mendapatkan komisen projek serta terlibat dalam kegiatan rasuah sudah mula dikenal pasti. Jadi caranya untuk mereka melepaskan diri menurut Saudara Syam Jalil adalah untuk melakukan perubahan. Itu yang semalam saya dah cakap juga. Rupanya Saudara Syam Jalil juga bersetuju dengan pandangan saya. Saudara, itu kedudukannya. Hari ini, saudara, kita juga difahamkan bahawa saat ini status parti Pribumi Bersatu dan Perikatan Nasional. Saya difahamkan menurut Susah Agung Bersatu, iaitu Datuk Seri Hamzah Zainuddin, bahawa pihaknya masih menunggu pengesahan daripada Jabatan Pendaftaran Pertubuhan ROS berhubung status Bersatu Sabah dalam Gabungan Rakyat Sabah JRS. Sebab ini tengah ada berlaku pertikaian di sana, saudara. Saudara Hamzah berkata ini susulan tindakan bekas Ketua Badan Pimpinan Bersatu Sabah, Datuk Seri Haji Ji, keluar daripada Bersatu. Katanya pada sidang media selepas beliau pergi ke Sabah semalam, katanya. Saudara, dan sekarang ini saya juga melihat beberapa pandangan-pandangan yang tersiar dalam media sosial. Sebagaimana yang saya katakan, ramai orang mula memperkatakan tentang status Parti Bersatu yang bakal mereka berisiko. Parti Bersatu dalam keadaan berisiko untuk dibatalkan di bawah Akta Amla. Sebagaimana yang saya baca juga, MyTV Online turut menulis kerana perkembangan terbaru dalam kes-kes penyelewengan yang terdedah ketika Tan Sri Muhyiddin Yassin menjadi Perdana Menteri. Ia bakal membawa malapetaka terhadap Parti Pribumi Bersatu Malaysia PPBM. Ini kerana kes-kes yang disiasat oleh Suruhanjaya Pencegah Rasuah banyak terkait dengan Akta Pengubahan Wang Haram AMLA, di mana pada siasatan awal mendapati terdapat sejumlah besar wang rasuah dimasukkan ke dalam akaun parti sebagai dana pilihan raya. Itu kata MyTV Online, saudara, bukan kata saya. Saudara, dan sebenarnya kalau itu berlaku, memang ia merupakan satu kesalahan yang nyata. Sehingga saat ini beberapa orang sudah pun ditahan dan ada pegawai yang sudah pun dibekukan kerjanya. Menurut beberapa pegawai tinggi kerajaan, sememangnya jelas ada banyak pelanggaran undang-undang dalam aspek meluluskan projek tanpa ikut prosedur. Jadi SPRM, Suruhanjaya Pencegah Rasuah, telah mengesahkan mereka turut melakukan tahanan reman beberapa individu yang berkait ada hubungan dengan pimpinan tertentu. Dalam keadaan begini, saya rasa saya dikabarkan selain daripada MyTV Online, ada juga berita lain bahawa siasatan Suruhanjaya Pencegah Rasuah tidak akan terhenti. Maka sibuklah saat-saat ini pegawai penyiasat daripada Biro Siasatan Pencegah Rasuah melakukan siasatan. Sudah saya katakan, saudara,
Saya tak boleh nak kata elok dibatal dan sebagainya. Kita tak mau melihat bahawa adanya dendam. Tetapi kalau mereka melakukan kesilapan dan kalau benar Parti Bersatu pimpinannya ada terlibat dalam amla, maka sudah pastilah parti itu akan dibatalkan oleh ROS, saudara. Namun ada juga laporan bahawa walaupun wang pendahuluan projek telah dibayar, tapi terdapat juga projek-projek yang belum terlaksana. Ini juga boleh dianggap sebagai rangsangan ke arah untuk keterlibatan dalam kegiatan rasuah. Ini menyangkut soal 92.5 bilion. Saya tengok ada perbalahan, ada orang mengatakan betul ke 500 bilion, ada yang kata 503 bilion. Cuma saya nak jelaskan sekali lagi pada anda semua. Saat negara dipimpin oleh Tan Sri Muhyiddin, sewaktu peristiaran darurat diumumkan, memang beliau ada mengatakan bahawa kerajaan menyediakan, artinya kalau kerajaan menyediakan sejumlah 600 bilion untuk rangsangan ekonomi, artinya wang itu datang daripada kerajaan. Sebab itu kita dengar juga kenyataan Menteri Besar Kedah bahawa kerajaan Perikatan Nasional menggunakan wang sejumlah 600 bilion untuk melakukan rangsangan ekonomi. Kadang-kadang beginilah, bagaimana nak dinafikan. Walaupun kita dengar juga Tan Sri Muhyiddin mengatakan tidak 600 bilion kerana ia tak termasuk EPF dan sebagainya. Bagi kita soal itu tak timbul. Persoalan sekarang ni, kamu dah sebut 600 bilion, maka tentulah 600 bilion. Kalau tidak, artinya kamu melakukan penipuan terhadap rakyat. Jadi rakyat tertipu ataupun terperdaya oleh kelicikan politik kamu. Jadi saya serahkan perkara ini kepada Suruhanjaya Pencegahan Rasuah, dan sebenar-benarnya Menteri Kewangan yang masih lagi berada dalam kerajaan di bawah pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim, beliau boleh menjelaskan apa keadaan sebenarnya, apa status sebenarnya, saudara. Jadi kita haraplah bahawa siasatan yang dilakukan oleh Badan Pencegahan Rasuah ini dapat dilakukan secara tuntas. Dia agak menarik juga pada saya, ada pandangan saudara Lim Sian Si. Dia menyebut bahawa dia kata Perikatan Nasional mungkin dibatalkan pendaftaran dan kerusi parlimen yang dimenangi boleh diisytiharkan batal dan tidak sah. Ini kerana berikutnya adalah bahagian-bahagian yang benar-benar membimbangkan Parti Perubahan Bersatu dan Perikatan Nasional. Kerana mereka pastinya tak tidur malam, saudara. Peruntukan ataupun wang korupsi 3% ataupun 5% daripada 92.5 bilion adalah antara, katanya 28 bilion hingga 46 bilion yang terkumpul. Apakah itu benar dan tak benar kita tak tahu. Tapi kenyataan daripada Lim Sian Yi, ini agak saya tengok dia mungkin pengamal undang-undang. Dana itu pastinya hasil daripada rasuah, katanya. Dan jika itu berlaku, maka sudah pasti Perikatan Nasional akan dibatalkan pendaftarannya. Jika itu berlaku, bagaimana dengan kedudukan ahli-ahli parlimen? Sebagaimana yang saya nyatakan kemarin dulu, saya hari Jumaat, saya bersama-sama dengan Bapak Teguh Razali, saya bertanya dengan beliau apakah beliau akan melakukan petition atau pembantahan terhadap keputusan pilihan raya di Gua Musang. Katanya bahawa ada warga Gua Musang yang melakukan petition. Petition pilihan raya hanya boleh dilakukan selepas Suruhanjaya pilihan raya melakukan writ ataupun mendaftarkan keputusan tersebut. Selepas didaftarkan writ itu, maka dalam tempoh 21. Selepas 21 hari writ itu dilakukan, barulah petition itu boleh dilakukan. Dan saat ini saya dikabarkan banyak petition sudah pun timbul, sudah pun dia dilakukan, yang mereka merasakan ada bukti-bukti nyata berlakunya rasuah politik. Kerana ini pasti akan mengundang besar kemungkinan banyak juga kawasan-kawasan parlimen yang jika dibatalkan kemenangannya, sudah pasti terpaksa diadakan pilihan raya semula di kawasan-kawasan tersebut. Tak semestinya untuk semua kawasan, saudara. Itu saudara.